Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Bersama saya Zarniza untuk Berita TVS dan ini paparan utama untuk hari ini. ART mula 2025. COVID-19 Sarawak tiada kes dilapor pada Rabu. Hampir 480,000 kanak-kanak BS dijangkiti. Sistem pengangkutan awam Transit Aliran Autonomi ART di Kuching dijangka beroperasi menjelang 2025. Projek yang diurus oleh syarikat milik Kerajaan Negeri Sarawak Metro itu kini dalam fasa perincian pelaksanaan sistem meliputi cadangan laluan, lorong lalu lintas dan stesen. The progress is we have formed a government link company, and they are doing the details. Sarawak Metro. They are doing the details now. The question is the lane. Kena nyasak dagil, nyamaki Jaya. So we have to, what we do, we just expand the Jaya and one dedicated lane for the ART. Jelas Abang Johari sebanyak 6 bilion ringgit diperuntukkan untuk melaksanakan projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu. Kos projek itu katanya lebih murah berbanding sebelum ini berdasarkan perubahan teknologi dan ia akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 7 tahun. For Kuching will be less than 6 billion. 6 billion. Less than Less. For Kuching. Originally it was very expensive. Very mahal. Ada total is about between 8 to 10. So now with the new technology, it has reduced. Tapi nya over a period of at least 7 years to do it. 7 years. Kalau nya 6 billion, you bagi dengan 7. We about 1 billion a year. See, within our affordability. Sementara itu, Pengurusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein berkata laluan ART ini melibatkan Jalan Kuching ke Samarahan di mana stesen pusatnya berdekatan Masjid Bahagian Kuching. Manakala terminal utama ART akan dibina di Jalan Tun Ahmad Zaid Idrus yang sebelum ini dikenali sebagai Jalan Kereta Api. Kita akan mula untuk percubaan will be 20, late 23, 24. Kita akan mula coba jalan, but belum ada passenger. Kita akan coba dulu. But commercial operation will be sometime in 25. 2025. So it will be from Kuching to... No, it's for just Kuching Samarahan. Kuching Samarahan dan Kuching to up to Tuan Mahal. Belok lah. Golongan usahawan di luar bandar digalak untuk mendaftarkan perniagaan agar tidak terlepas bantuan disediakan oleh Kerajaan Negeri mahupun persekutuan. Penganjuran program Jom Business Register disifatkan relevan untuk memberi penerangan pakej bantuan terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS. Langkah itu merupakan inisiatif kerajaan dalam memastikan golongan terjejas susulan wabak COVID-19 ini dapat memulihkan semula perniagaan mereka. Bagaimanapun, kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, proses penyaluran bantuan mungkin sukar dilakukan sekiranya melibatkan peniaga yang tidak berdaftar. Mana untuk kita nak menyalurkan? Jadi saya menasihatkanlah supaya mereka ini yang formal dan yang tidak formal ini, yang berniaga di tamu-tamu
setidak-tidaknya mereka mendapatkan permit sementara, lesen sementara. Jadi mudahlah untuk kita nak bagi bantuan. Kalau ada bantuan-bantuan tertentu dapat kita salurkan. Ya, kita. Selain itu, Pusat Inkubator dan Anjung Usahawan telah diwujudkan untuk menyelesaikan isu ketiadaan premis perniagaan untuk mendaftarkan alamat bagi sesetengah peniaga. Maka dengan itu kita telah pun berusaha untuk mewujudkan lagi pusat inkubator. ACDC pun sudah ada melaksanakan di beberapa tempat dan kita juga telah pun berbincang ya, supaya anjung-anjung usahawan yang kita buat di beberapa tempat ianya akan dapat dijadikan sebagai pusat untuk mereka register, menjadikan ianya sebagai alamat untuk perniagaan mereka. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agung merangkap Ahli Parlimen Lawas mendedahkan isu tidak mempunyai lesen dan permit ini sering dibangkitkan oleh usahawan tempatan. Hal ini sedikit sebanyak telah menyukarkan usahawan dan PKS untuk memaju dan mengembangkan perniagaan mereka. Di antara sebab yang dikenal pasti ialah kurangnya tahap kesedaran usahawan dalam kepentingan untuk mendapatkan lesen atau permit perniagaan. Selain itu, usahawan juga didapati tidak mengetahui prosedur permohonan lesen atau permit perniagaan, terutamanya bagi usahawan di luar bandar. Dalam pada itu, Awang tengah menggesak agensi-agensi kerajaan yang telah diamanahkan untuk pengurusan pemberian lesen perniagaan itu disegerakan. Ia termasuklah memberi keputusan permohonan sama ada diluluskan atau sebaliknya, bersertakan sebab untuk memudahkan urusan peniaga-peniaga tersebut. Bekas Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Tan Sri Dato' Rais Yatim dimasyurkan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara ke-18. Rais 78 merupakan antara 3 calon yang dikemukakan untuk memegang jawatan itu selain Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof dan Senator Theodore Douglas Ling. Bagaimanapun, Theodore menarik diri pada saat akhir. Pemilihan Yang di-Pertua Dewan Negara baru dilakukan menerusi undi bersurat. Keputusan undian itu menyaksikan Rais memperoleh 45 undi manakala Muhammad Yusmadi 19 undi. Ini perkembangan COVID-19. Tiada kes positif dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes.
Kluster yang masih aktif kekal satu iaitu kluster alam di Bintulu. Hari ini juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Sibu. Seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. 11 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 5 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Sebanyak 5 PUI baru dilaporkan dan tiada kes PUI menunggu ujian makmal. Mengutamakan rakyat tanpa mengira kaum. Demikian kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Opik menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Laya Gerat Rentap Jabur. Katanya, Ketua Menteri telah membuktikan komitmennya terhadap rakyat dengan terlaksananya pelbagai projek pembangunan. Sehubungan itu, kerjasama berterusan daripada semua pihak adalah diperlukan untuk menyampaikan hikmat berterusan yang terbaik. Gerald berkata demikian pada lawatan santai dan simbolik penyerahan bendera Gabungan Parti Sarawak GPS di Rumah Rokaya Wilson Dunggat, Melajan, Betong. Persatuan Melanau Sarike melakar sejarah tersendiri apabila menjadi Persatuan Melanau Tunggal di Sarawak memiliki taman asuhan kanak-kanak Taska sendiri. Taska Komuniti Penyayang Baji Jaya di Kampung Baru Seberang Sarike itu menyediakan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah termasuk bayi. Menurut Exo Persatuan Melanau Sarike, Muhammad Yasar Rafai, taska tersebut menitikberatkan pedologi berasaskan perpaduan pelbagai kaum kepada kanak-kanak. Model pembelajaran tersebut perlu dididik kepada kanak-kanak agar mereka membesar dan memahami dengan lebih baik cara hidup masyarakat majmuk negeri itu. Persatuan Melanau kita tubuhkan pada tahun 2007. Jadi matlamatnya ialah untuk memperkasakan sosok budaya, ekonomi masyarakat Melanau di kawasan Sarike. Dan atas inisiatif itu, kita juga ingin bekerjasama dengan kaum-kaum lain dan sebab itulah taska ini ditubuhkan untuk kita mengintegrasikan perpaduan kita dengan kaum lain di Sarawak, khususnya di Sarike. Jelas Muhammad Yasar, taska tersebut mempunyai 3 tenaga pengajar profesional dan terlatih terutama dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, taska tersebut turut melaksanakan aktiviti melibatkan para penjaga bagi mengukuhkan hubungan dan sifat keibubapaan mereka agar seimbang dengan dunia berkerjaya. Dan antara lain yang kami sediakan ialah satu, penjagaan fizikal perkembangan kanak-kanak. Kedua, penyediaan makanan yang seimbang. Selain itu juga kita sangat penting dan utamakan penglibatan ibu bapa. Sebab itu, selain itu, taska kita mempunyai aktiviti sepanjang tahun melibatkan ibu bapa untuk berinteraksi dengan warga lain dan kanak-kanak dan dengan pengasuh yang ada di sini. Taska Komuniti Penyayang Baji Jaya beroperasi pada jam 7 pagi hingga 5 petang dan kini mengasuh seramai 14 orang kanak-kanak dari kawasan sekitar. Taska komuniti itu turut menyediakan kemudahan dan pengasuhan kanak-kanak dalam suasana yang selamat, ceria dan selesa mengikut prosedur operasi standard SOP COVID-19. Sementara itu, ibu bapa pula menyifatkan inisiatif yang dilaksanakan Persatuan Melanau Sarike sebagai langkah bijak. Ia bukan sahaja memudahkan mereka, tetapi juga perlu dicontohi oleh lebih banyak pertubuhan sukarela di Sarawak. Kami ingat sebabnya kosnya rendah dan memudahkan kami bekerja lah. Dan perlulah banyak lagi diwujudkan taska tu lah dekat Sarike tu, memudahkan kami orang bekerja. Masa kami baru menghantar anak kami dalam masa 3 bulan ke taska tu, kebaikannya nya pandai bergaul, nya si takut dengan orang gila. Sebelum tu nya nang takut nang si mau bergaul dengan orang gila lah. Itu manfaat yang kami perolehi lah sepanjang 3 bulan tu. Kami harap taska macam tu boleh diwujudkan di setiap bandar-bandar untuk memudahkan ibu bapa yang bekerja.
Hubungan baik antara negeri dan persekutuan perlu dikekalkan biarpun berbeza blok kerajaan selepas pilihan raya. Demikian penegasan Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah mengambil kira pentadbiran kerajaan terdahulu. Kata Karim, beliau sendiri telah mengalami kekangan dalam memberi sumbangan dan khidmat kepada rakyat. Nak masuk ke sekolah apa je boleh. Minta duit untuk PIG bukan main lagi untuk sekolah. Tapi bila kita nak masuk SIMAU, jabatan ni ada sikit jabatan kelab rekreasi dan duit saya pun tukar. Walaupun dah saya minta duit, saya pun diminta lagi pun tukar. Untukkan diberi kepada kelab rekreasi sebuah jabatan kerajaan masa yang SIMAU terima tidak. Karena mungkin duit itu diberi YB itu harap baginya ataupun dia harap daripada atas dan saya bagi cek kecil hati je kadang-kadang sebab itulah harapan kita bila pilihan raya adalah kita berpecah macam yang lagi biarlah kerajaan pusat dengan kerajaan negeri itu sentiasa dengan adik suami dan isteri bersama. Dalam pada itu, tegas Karim lagi, pemimpin perlu mempunyai niat yang baik dan jujur dalam urus tadbir negara dengan fokus kepada pembangunan tanpa perlu mempolitikkan isu berkaitan. Yang jaga Kementerian Keuangan saya yang beritahu bahawa Sarawak akan bankrupt dalam masa 3 tahun. Yang mana negara kita si lama lagi akan bankrupt. Tapi bilanya saja baru kita tahu macam-macam dibola sedaya dalam masa 22 bulan. Ya, dan juga dalam haji yang banyak susah ini tu. Aset dalam haji dijual. Kekayaan pun mana bunang atau tender semua mesti open tender. Baru kita tahu 101 masa 22 bulan 101 tender diberi macam ni aja. Ya kerja Lim. Pengumuman lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar bukti keprihatinan kerajaan terhadap sektor ekonomi dan individu yang hilang pekerjaan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu idea bantuan moratorium ini telah banyak membantu rakyat serta aktiviti ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pengumuman Perdana Menteri mengenai lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar juga menunjukkan keprihatinan kerajaan kerana di luar sana masih terdapat sektor-sektor ekonomi yang menghadapi keadaan yang sukar dan tidak menentu. Di samping itu, ada juga yang kehilangan pekerjaan serta punca pendapatan. Dalam ucapan perasmian program taklimat isu semasa dan program Merdeka at Community Daerah Samarahan pada Rabu, Karim yang juga Adun Sajaya berharap agar lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar ini akan dapat meringankan beban pihak yang terkesan sekaligus menyokong kemampanan perniagaan serta melonjakkan semula ekonomi negara. Beralih ke perkembangan sukan. Berada di kedudukan cecorot dalam carta Liga, Kuching FA ketika ini sedang berusaha kembali ke prestasi terbaiknya untuk menghabiskan baki saingan baki Liga Premier 2020. Malah dengan kembalinya pemain berpengalaman seperti Sahran Abdul Samad ternyata meningkatkan lagi keyakinan skuad warga kota itu. Menurut penolong jurulatih Kuching FA Ahmad Nur Faizal Patrick Abdullah, hikmat pertahanan kental amat diperlukan bagi memperkasakan lagi benteng pasukan yang agak tempang pada perlawanan lepas. Syahran sebelum ini tidak dapat diturunkan susulan berdepan penggantungan ekoran hukuman kad merah. Dalam pada itu tambah Nur Faizal, 4 lagi pemain utama masih belum dapat diturunkan. Tanpa pemain tonggak seperti mereka, Kuching FA dilihat sedikit goyah bergelut mencari rentak. Dalam usaha menggalakkan penduduk Miri menjelaskan cukai taksiran, Majlis Badai Miri MBM mengadakan Miri City Virtual Run 2020.
Larian maya sejauh 5 km itu turut dianjurkan sempena dengan Hari Bandar Miri yang akan berlangsung dari 1 hingga 30 November ini. Menurut Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang, larian maya bertujuan meningkatkan kesedaran penduduk untuk membayar cukai selain mempromosi gaya hidup sihat di kalangan masyarakat. First, you have to pay the assessment rates for the whole year of 2020. 2, there will be no outstanding assessment rates. 3, payment of assessment rates need to be done on or before the 31st October 2020. 4, if there has been any cases of 100% waiver of the assessment rates and they are not entitled to participate. Selain itu, hanya pembayar cukai yang telah menjelaskan cukai taksiran sepanjang 2020 layak untuk menyertai larian ini dengan syarat tiada bayaran yang tertunggak. Jom Run apps, the registration is open to the first 1,000 participants only. So the size of the participation is restricted to only 1,000. So you have to register quickly if you want to participate. So grab the opportunity as there is no registration fee involved. Apa yang menarik, setiap peserta akan menerima pingat secara individu selepas melengkapkan larian 5 km di mana-mana lokasi pilihan di sekitar Bandaraya Miri. Pendaftaran telah pun dibuka dan peserta perlu memuat turun aplikasi Jom Run sebelum memulakan larian sebagai rekod untuk diserahkan kepada pihak penganjur. Baik, ini pula perkembangan antarabangsa. Hampir 480,000 kes COVID-19 melibatkan kanak-kanak dilaporkan di Amerika Syarikat sejak wabak itu mula menular. Demikian laporan terkini Akademi Pediatrik dan Persatuan Hospital Kanak-kanak Amerika. Biarpun kanak-kanak hanya mewakili 9.5% daripada semua kes yang dilaporkan di negara berkenaan, sejumlah 476,439 kanak-kanak diuji positif COVID-19. Kadar keseluruhan ialah 631 kes untuk setiap 100,000 kanak-kanak. Sebanyak 70,330 kes baharu membabitkan kanak-kanak dilaporkan dari 13 hingga 27 Ogos, peningkatan 17% untuk tempoh 2 minggu. Antara 0.6 hingga 4.1% kanak-kanak dimasukkan ke hospital dan 0 hingga 0.3% daripada jumlah kesemua kematian akibat COVID-19. Tetap dengan pendiriannya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tetap mengharamkan aplikasi TikTok kecuali ia dijual pada bulan ini. Katanya pembendaharaan Amerika Syarikat juga mesti diberi pampasan dan ganti rugi untuk urusan penjualan tersebut. Trump pada awal bulan lepas menandatangani perintah eksekutif mengharamkan operasi aplikasi dari China, TikTok dan WeChat di Amerika Syarikat mulai 15 September ini. Langkah pengharaman itu akan dikuatkuasa dalam tempoh 45 hari. Perintah itu dikeluarkan ketika negara itu berusaha untuk membina rangkaian bersih susulan kemuncak kebimbangan terhadap keselamatan data pribadi yang diuruskan oleh syarikat pengeluar aplikasi itu. Tindakan itu sekaligus dilihat memberi tekanan kepada pemilik aplikasi ByteDance yang berpakalan di Beijing, China untuk menjualnya kepada Amerika Syarikat. Bekas ketua penyiasat dan individu yang bertanggungjawab melakukan penyiasaan semasa rejim Khmer Rouge berkuasa di Kemboja meninggal dunia. Khaing Get Yu yang lebih tinggali sebagai Duch meninggal dunia pada usia 77 tahun.
Duke pernah bertugas sebagai ketua penjara Tuol Sleng dan kemudian disabitkan bersalah atas jenayah kemanusiaan oleh Pengadilan Jenayah Perang yang disokong oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kerana peranannya dalam rejim itu. Duke adalah anggota pertama Khmer Rouge yang berdepan penghakiman di hadapan Pengadilan Jenayah Perang di Kemboja. Rejim tersebut difahamkan telah membunuh ribuan rakyat Kemboja ketika mereka berkuasa selama tempoh 5 tahun itu. Kuatir risiko gangguan bekalan produk akibat pandemik COVID-19, Jepun, Australia dan India sepakat untuk tingkatkan sistem bekalan produk. Ketiga-tiga negara itu berharap dapat mempelbagaikan rantaian bekalan di samping meningkatkan daya saing industri. Dalam kenyataan bersama, Menteri Ekonomi ketiga-tiga negara menekankan keperluan serta potensi meningkatkan daya tahan rantaian bekalan di rantau Indo-Pasifik. Negara berkenaan juga mengesahkan untuk mempertimbangkan bagi mendigitalkan prosedur perdagangan dan mempromosikan pelaburan dalam mewujudkan rantaian bekalan baharu. Mereka juga bersetuju meminta anggota ASEAN untuk menyertai inisiatif itu. Sekian laporan untuk hari ini. Teruskan bersama TVS. Saya Zuriza. Salam Saudaraku sayang.